Dia tidak guna bahasa hok kasar tu, hok sikit dengar tu. Dia tak guna. Dia guna lagu tu. Maksud dia tu faham tu. Hak biasa dia sebut. Tidak semesti lagu ni. Mesti lagu ni kau baru kena mandi je. Tak. Kalau tidak lagu ni pun tidak dalam keadaan berada dalam pak cabang pun. Katalah perempuan tu kudung tangan kau tak. Tak ada lah pak tiga je misalnya. Kita kata dah. Ataupun lain-lain lah keadaan. Tak mesti. Yang mestinya bersetubuh. Bersetubuh. Bila bersetubuh, maka wajiblah mandi. Macam-macam lah pendapat itu. Dalam kitab disebut panjang lagi. Ulama-ulama bahas habis. Bahas. Kalau tulis kan tak berapa nampak muka kan. Nampak juga bayar-bayar tu. Tapi kalau depan tu susah nak royak. Sekat tu lah. Padahal sekat tu lah maksud dia hanya bersetubuh. Tu je. Sama ada pak cabang, kalau tidak pak cabang, kalau lagu mana tak cara. Setubuh, maka wajiblah mandi. Lepas tu ulama-ulama ni kan, tu kelebihan kita ni orang Islam ni. Dia bahas dari segi teknik semua sebut. Sebab apa Nabi kata lagu ni hikmat dia tu. Dari segi teknik dia sebut panjang lah. Panjang. Apa kelebihannya, gini-gini. Dia ada sebut benda-benda gitu. Rasanya tidak perlu panjang dah waktu tu kalau nak baca. Biar boleh bahasa Arab, baca. Akan jumpa. Thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu, wajiblah mandi. Mandi apa? Mandi junub, ataupun orang panggil mandi janabah, ataupun kita panggil mandi wajib lah. Bila sudah sampai ke peringkat tu wajib. Lepas tu Imam Bukhari sebut ni mutabi' dia tu, taba'ahu Amr bin Marzuq daripada Syu'bah supa tadi juga. Jadi Amr bin Marzuq menjadi mutabi' kepadanya, yakni kepada Hisham. Dalam meriwayatkan hadis ini serupa lafaz dia tu. Dalam meriwayatkan hadis yang sama daripada Syu'bah, daripada Qatadah. Lepas tu Musa berkata, Aban meriwayatkan kepada kami, katanya. Qatadah meriwayatkan kepada kami, katanya. Al-Hasan meriwayatkan kepada kami hadis yang sama, lafaz dan maknanya. Dia kalau dalam kitab hadis ni, bila dia kata mithlahu, macam ni. Al-Hasan mithlahu. Syu'bah ataba'u Amr bin Marzuq an Syu'bah mithlahu. Bila dia kata mithlahu tu isyarat kepada lafaz dan makna dia sama. Itu istilah dia. Istilah dia. Kalau dia kata nahwahu, lafaznya tidak sama, tapi maksud dia, mafhum dia sama. Itu dia kena tahu juga istilah. Lepas tu apa yang Imam Bukhari buat mari ni mutabik, taba'ahu gini-gini. Sekala dia tidak mari. Setelah dia kata dia mari sanad ni dua dah atas tu. Mu'adz bin Fadalah qala hadatsana Hisham. Ha tu makna pemalingan sanad. Sanad lagi. Sanad lain pula. Saat ni sekat tu hadatsana Abu Nuaim an Hisham. Lepas pada Hisham tu baru serupa daripada Qatadah. Itu maksud ha tu maknanya tahwil sanad. Apa tujuan dia mari ni? Hak ni pula Aban kata gini-gini. Tujuannya Imam Bukhari dia seorang pakar hadis. Dia tahu orang boleh kritik dia. Orang akan kata tu Qatadah hadis ni sahih betul ke ni? Qatadah tu perawi, memang perawi yang di kitab-kitab sahih, perawi yang thiqah, yang bagus. Tapi dia ni ada penyakit juga. Dia mudallis. Dan sekarang ni Qatadah telah meriwayatkan daripada Hasan secara an-anah. Secara an-anah tu cuba kita perhati. An Qatadah, an Hasan, an Abi Rafi', anin Nabi, an Abi Hurairah, an. Bila sebut an itu orang panggil riwayat secara an-anah. Seseorang mudallis bila dia meriwayatkan secara an-anah begitu, ada kemungkinan hak dia sebut datang pada dia tu tidak semesti dia ambil terus daripada orang tu. Ada kemungkinan ada orang lain dicelup tu. Orang tu yang ambil daripada Hasan tu.
bukan dia sendiri secara langsung. Ada kemungkinan itu. Dan kalau dia buat begitu pun tidak salah. Tidak salah. Kita tidak boleh kata dia berdusta. Sebab ini kitab ilmu. Bila kita ilmu, dia ada kaedah dia. Nak baca tu, dia ada kaedah dia. Bukan sekadar baris saja. Ni Hisham ambil daripada Qatadah, Qatadah ambil daripada Hasan. Qatadah ni mudallis. Orang boleh kata bila dia mudallis, walaupun dia tu seorang perawi yang tinggi kedudukannya, tetapi bila dia ni ada sesuatu perkara, sama masalah mudallis, kita kena pasti betul ke dia ambil daripada Hasan. Kalau kita tidak pasti dia ambil daripada Hasan, maka tak kemah hadis itu. Sebab itu Imam Bukhari buat mari, qala haddatsana Qatadah, dia ambil daripada Qatadah dengan lafaz tahdits, bukan secara an-anas. Yang ni haddatsana dia sebut. Lepas tu Qatadah tu pula kata akhbarana Al-Hasan, yang ni secara ikhbar. Di sini bukan an. Yang ni riwayat daripada Qatadah ni tidak semua secara an-anah. Bahkan ada riwayat yang kuat juga secara ikhbar dan secara tahdits. Bila dia mudallis ni meriwayatkan secara ikhbar dan tahdits, maka kecacatan yang ada pada dia yang mungkin menyebabkan jadi lemah tu hilang. Jadi tak ada adalah hak lemah. Yakinlah kita bahawa Qatadah sebenarnya ambil tu daripada Hasan, bukan ada orang tengok sini. Sebab apa? Ni Imam Bukhari buat mari, haddatsana Qatadah qala akhbarana Al-Hasan mithla. Itu tujuan dia buat mari, bukan saya saja. Bab ghasli ma yusibu min farjil mar'ah. Hak ni, hak tadi juga kita sudah baca dah. Cumanya reka-reka kita tengok akhir ni 222 nota tu, akhir muka surat akhir. Di sini Imam Bukhari menyatakan pendiriannya bahawa meskipun persetubuhan yang tidak mengeluarkan air mani itu tidak mewajibkan mandi, tetapi adalah terlebih baik mengambil langkah cermat dalam soal ini demi menghormati perbezaan pendapat ulama di sepanjang masa tentangnya. Atau juga berpendirian seperti Imam Bukhari dalam masalah ini. Imam Bukhari ke mana-mana pun dia khilaf, tapi dia kata molek kita melera jugalah. Orang lain itu kita bersikap cermat dalam perkara agama, dalam perkara ibadat ni terutamanya. Ini berkait dengan ibadat. Setengah-setengah ulama usul dia ada kaedah. Ada kaedah al-ihtiyat fil ibadah wajibun. Itu dalam kaedah fiqh tu ada tu. Ihtiyat dalam perkara ibadat adalah wajib. Mengambil langkah cermat dalam bab ibadat adalah wajib. Ini bab ibadat ni. Sebab itu setengah ulama kata Imam Bukhari termasuk dalam golongan yang pertama. Walaupun dia kata lebih cermat sini, lebih cermat tu dalam bab apa? Dalam bab apa? Dalam bab ibadat. Bila dalam bab ibadat wajib, bila wajib mandi wajiblah bagi dia. Tapi itu tidak jelas. Kita nak kata Imam Bukhari pakai ahwat tu dengan makna wajib, kau di sini tak jelas. Masih lagi orang boleh bertikai. Walaupun ada satu kaedah, kaedah tu bukan diterima oleh semua ulama, tapi ramai juga ulama yang terima kaedah tu. Ihtiyat, bersikap cermat dalam perkara ibadat itu wajib. Bagi orang yang mengatakan Imam Bukhari termasuk dalam golongan yang pertama, dan bab yang kedua tu dia cuma nak cerita sejarah saja, dan benda tu sudah berlalu, tak ada dah. Dia kata gitulah. Imam Bukhari guna perkataan ihtiyat di sini, cermat di sini dalam bab apa? Dalam bab ibadat. Bila dalam bab ibadat, dia makna wajib. Banyak perkara lah dalam bab ibadat. Makna wajib tu dalam bab ibadat memberi makna wajib. Dia lebih kuat sikit, lebih kuat sikit. Tu kaedah tu insya-Allah kita banyak lagi masa akan kemukakan. Oleh kerana masa pun sikit dah, kita akan tengok akhir ni. Tak apalah. Bara'ah ikhtitam di dalam kitab mandi ini terletak pada perkataan al-ghusl, yakni mandi, dan juga perkataan al-akhir, yakni yang terakhir dalam komentar Bukhari di penghujung bab ini. Bara'ah ikhtitam ini satu iltizam Bukhari dalam kitab dia ni. Ini banyak benar orang panggil iltizamat.